pluralism, kita tak boleh menerima. Setiap agama tidak sama. Hari ini kami percaya dengan Tuhan Allah, besok kami percaya balik dengan Tuhan kami. Kalau kita dah seolah-olah seperti itu, ritual pun seperti itu, cara sembahyang pun seperti mereka, maka ianya tak dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam di TV 97.5 malam. Dalam hidup kita, pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting sangat ialah bermanfaat. Dan saya bersama dengan Ustaz Ashraf. Ustaz dah umur sekarang berapa? Saya dah 30-an. 3 bulan. Hari jadi bila Ustaz? Hari jadi? Ini 2022 noh. Saya dah lagi 2 bulan lagi sebulan dah masuk 38. 38. Bulan 3? Allah. Bulan 2. Bulan 2, alhamdulillah. Habis bila hari jadi ni Ustaz ada buat sambutan? Saya jaranglah buat, kita dah tua-tua tapi orang selalu buat kat kita. Terima kasihlah Datuk nak bagi apa-apa pun saya terima. Boleh Ustaz, saya bagi je. Saya akan hantar ucapan-ucapan. Tak kira lampu tidur ke apa pun boleh. Baru-baru ni ada Hari Agama Sedunia. Maknanya campurlah semua agama ni, campur. Boleh ke Ustaz? Sebenarnya kita kena faham, agama kita ni diminta untuk berbaik-baik dengan semua orang. Itu clear. Wa qulu linnasi husna. Dalam Quran katalah baik, bercakaplah baik kepada linnas. Quran tak cakap berkatalah baik kepada orang Islam. Dia kata berkatalah baik kepada setiap manusia, setiap agama dengan perkataan baik. Perkataan baik ini perkataan apa? Contohnya apa? Khabar, sihat dan sebagainya. Cuma berlaku perdebatan. Dalam bab boleh tak kita ini merayakan hari yang mereka rayakan, mengambil ritual mereka untuk kita sama-sama mengamalkan ritual yang sama. Boleh tak boleh? Maka dalam bab itu Islam agak tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kita baik, jiran kita non muslim masuk, kita baik. Kita baik dari sudut insaniah, kemanusiaan, humanity. Kita baik. Akhlak. Tetapi dari sudut kepercayaan, kita tidak boleh samakan. Kompromis. Tapi kalau nak berbaik-baik, okey, nak jamu makan, nak tolong-menolong, tolong-menolong. Adakah ini bersangkut paut dengan akidah Ustaz? Ya, berkaitan dengan akidah. Man tashabbaha biqaumin, sebab bila kita meraihkan perayaan orang lain, dia seolah-olah mengiktiraf. Pengiktirafan terhadap kebenaran agama lain. Jadi dalam agama kita ini dia clear. Clear. Dia kata innad din 'indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama dalam yang diterima oleh Allah adalah Islam. Jadi agama lain tidak diterima dalam Islam. Jadi bila tidak diterima, ulama bincang tentang bab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru sesuatu kaum, adakah dia bersama dengan mereka? Ulama bincang. Kalau kita dah seolah-olah seperti itu, ritual pun seperti itu, cara sembahyang pun seperti mereka, maka ianya tak dibenarkan. Kalau kita baca sejarah tu, lakum dinukum tu, surah Qul ya ayyuhal kafirun tu, dia ada sejarah. Sejarah dia ni dekat Mekah. Orang Mekah ni tengok macam, serabut ni, adik-beradik kami ada masuk Islam. Yang kami duk sembah bahala. Dia orang pergi deal dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, lah ni macam ni lah. Kita tak mau bergaduh lah ni. Hari ni kami pergi sembah Allah. Tak apalah. Hari ni kami percaya dengan Tuhan Allah. Besok kami percaya balik dengan Tuhan kami. Kalau boleh tu, kamu pun orang Islam macam tu lah. Macam tu lah. Kamu pun kenalah sembah agama kami. Macam tu. Besok sembahlah bahala pula. Besok Islam balik. Waktu tu turun ayat. Lakum dinukum waliyadin. Kami buat baik dengan kamu. Kami tidak dihalang untuk berlaku kebaikan. Tidak ada halangan untuk kamu buat benda baik pada orang yang tidak membunuh kamu. Orang yang tidak mengeluarkan kamu daripada rumah. Buat baik. Tapi dalam bab tu tak boleh. Prinsip. Tapi yang macam sambutan tu maknanya disekalikan dengan satu acara tu boleh Ustaz? Kalau ada poster Ustaz? Hari Agama Sedunia. Dia dalam bab, ada satu bab kita meraihkan dan menerima kesamarataan agama. Itu satu bab. Bab itu pluralism. Kita tak boleh menerima. Setiap agama tidak sama. Agama Islam kena akui kita yang betul dan mereka yang salah. Walaupun ada yang kata kita tak boleh, kita zaman moden kena anggap macam ni. I betul, mungkin you pun betul. Tapi dalam bab akidah, Islam tidak begitu. Dia kena cakap, I betul, you salah. Cuma dalam lenggok bahasa yang bersesuaian lah. Jangan cakap, aku tak ni lah. Tak boleh lah kan. Tapi kita kena akui, kita betul, kamu salah. Sebab kita nak yakin ni, kita pertahankan prinsip agama kita. Tapi dalam bab poster, dalam bab ucapan, dia berlaku khilaf ulama tentang ucapan tahniah, ucapan selamat. Selamat hari Christmas. Selamat
hari perayaan dunia. Ucapan selamat ni menjadi perdebatan daripada dulu sampai hari ini. Saya boleh sebut kalau ikut hukum, kita sebut hukum. Hukum ni majoriti ulama, jumhur ulama, bahkan 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Maliki, semua, Ahmad bin Hanbal, semua kata tak boleh kalau kita ucap selamat sekalipun. Bahkan Imam Ibn Qayyim dalam Ahkam Al-Zimmah banyaklah penerangan. Tapi kata tadi kita nak menghormati Ustaz. Tapi ada sebahagian ulama hari ini, ulama kontemporari ramai, Dr. Yusuf Qaradawi, Ramadan Buti, Muhammad bin Bayyah, Mustafa Zarqa, ramai lagi lah pembacaan-pembacaan hari ini, dia mengasingkan antara ucapan tahniah dan juga kebersamaan dalam agama. Bagi dia ucapan tahniah ni satu ucapan yang bagi happy je. Okey, tahniah, selamat. Tapi tak ada lah kita kata selamat itu bermaksud aku redha dengan agama engkau. Adakah itu bergantung dengan niat, Ustaz? Okey. Macam sekarang. Okey, selamat hari perayaan kamu kan. Tapi niat saya dah nak macam meraihkan saja. Sebab itulah yang saya cakap tadi, majoriti ulama tak bagi. Tapi ulama-ulama kontemporari melihat dengan perubahan zaman hari ini, dengan ucapan wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Orang tu pun datang selamat hari raya kat kita. Tiba-tiba kita nak jawab tak baik, maka sebahagian ulama membenarkan. Asalkan dalam hati kita tidak redha, itu yang niat tu tidak setuju kan? dan sebagainya. Niat hati kita tu. Ya, tanpa saya menafikan sebab benda ni berlaku bertahun-tahun, Datuk Syam. Khilaf ni ulama bincang benda ni bertahun-tahun sebab sebahagian ulama kata tetap tak boleh, cakap selamat pun tak boleh. Jadi cara nak baik adalah boleh ucap semoga hari ini awak sihat, semoga hari ini awak happy dengan family awak. Dia tidak dikaitkan dengan agama. Jadi saya tak boleh nak kata yang mana paling tepat. Cuma Jabatan Fatwa Mufti Wilayah dia pernah tarjih. Tarjih ni maksudnya bila tengok khilaf ni, dia pilih pandangan yang mana. Lalu dia memilih pandangan dibenarkan untuk ucap tahniah selamat. Dibenarkan dengan syarat. Syarat dia ketat. Dengan syarat tidak terlalu menzahirkan dia pergi pakai pula baju macam Santa Claus, tak boleh. Dengan syarat ada unsur-unsur salib, dengan syarat ada unsur-unsur menampakkan seolah-olah ucapan itu macam kebersamaan. Kalau ucapan itu sekadar ucapan tak ada masalah, tapi letak pula gambar-gambar, contohnya gambar-gambar yang kebersamaan. Kebersamaan maksudnya macam sebaris saja semua agama sama ni. Maka itu dilarang. Maknanya kalau kita nak sambut hari agama sedunia ni masalah ni Ustaz sebab apa? Yes. Kalau dia bermula. Okey, sekarang ni dia orang buat bermula dengan poster kan. Lepas tu besok dah tahun depan cara celebration ni dah lain. Ya. Dia lama kelamaan lah 10 tahun akan datang apa nak jadi Ustaz? Ya, sebab itulah dalam Islam dia ada satu dipanggil saddud dzari'ah, iaitu menutup pintu lebih awal. Dibimbangi kalau dia boleh membuka pintu kepada pluralism, iaitu kesamarataan. Itu satu benda yang bahaya untuk akidah. Dengan sebab itu, kita faham ada isu tentang khilaf ucapan tahniah. Tapi kalau secara tak ada keperluan, tak payah. Ada ulama' kata makruh bagi orang yang ada keperluan. Contoh orang politician. Contohnya penyampai radio. Contohnya penyampai berita. Selamat hari, dia akan cakap. Itu ada keperluan, ulama kata tak ada masalah. Isu-isu benda macam ni, benda yang perlu ditelusuri dengan peraturan yang sangat ketat macam saya sebut tadi. Jadi kalau satu lagi Ustaz, pada zaman-zaman Nabi dulu Ustaz kan, memang ada ke sambutan-sambutan macam sekarang kita ada sambutan Maju Rasul, Nuzul Quran, Ma'al Hijrah. Kalau ikutkan zaman Nabi Nuzul Quran, tak ada Ma'al Hijrah, tak ada Isra' Mi'raj, tak ada Maulid Rasul pun tak ada. Semua tak ada. Tapi benda ini dah berlarutan beratus-ratus tahun, orang mula nak mengingati sejarah-sejarah tertentu. Mengingati, meraih dan mengingati. Zaman 1957 orang tak raih apa-apa pun. Merdeka lebih awal kalau ikut sejarah, tapi kenapa dipilih tarikh 1957, 31 Ogos untuk mengingati pejuang-pejuang, Hari Pahlawan untuk mengingati pahlawan. Cikgu pun kita sambutlah. Hari Guru. Hari Guru, kita appreciate guru. Kan, kerana macam-macam hari dah ada dah. Ya, tak ada lah kita kata wajib sambut Hari Guru. Macam kita pun tak kata wajib sambut Maulid Rasul. Tapi kalau guru kita sambut, tak kalah kelahiran Nabi Muhammad kita tak sambut. Itu je. Dia mengingati perjuangan dia, menyebarkan agama apa semua. Ya. Itulah kebaikannya apabila anda fixkan masa anda appointment bersama dengan Sembang Viral 7.30 malam di TV9. Ada banyak ilmu yang kita dapat kongsi dengan anda yang pastinya ianya bermanfaat untuk anda. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Terima kasih Ustaz.